40 tahun 6 bulan. Tuhan tak ambil betul-betul 40 tahun. Tuhan ambil 40 tahun 6 bulan. Sebab 40 tahun ke atas dia orang tua. Kalau cukup-cukup 40 masih jadi pemuda. Sebab itu Tuhan ambil lantik Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai Rasulnya yang disebut sebagai Rasulullah ketika usia 40 tahun 6 bulan. Sebab nak bagi letih masa lalu. Bukan cukup-cukup 40 letih jadi Rasul, tak, 40 tahun 6 bulan. Jadi Nabi sebut di sini darjat yang kedua, orang peringkat yang kedua selepas daripada kepimpinan yang adil, Nabi sebut syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang maknanya orang-orang muda yang sentiasa hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih pemuda? Nabi SAW muda yang kedua, maknanya barisan yang kedua, darjat yang kedua selepas kepimpinan. Nabi boleh kata yang lain. Nabi boleh kata orang macam ni, orang macam ni yang kita baca sampai 7 golongan ini. Nabi boleh letak yang itu nombor 2, tapi Nabi letak orang muda ni, orang muda ni yang kedua. Sebab muda lah segala-galanya peluang yang kita dapat buat. Dalam ibadat, muda lah yang baik. Sebab itulah baliknya kita ketika usia apa? Usia muda. Tuhan tak pilih balik umur 50 tahun baru nak balik. Tak. Saya tengok balik lagi kali umur orang dekat 50 lah. 50 baru balik. Bukan. Umur 50 tu tak, bukan masa untuk Tuhan takdirkan. Tapi Tuhan takdirkan, Tuhan bagi kita makan, Tuhan bagi kita balik, Tuhan bagi naik status kita darjat insan mukallaf yang disebut sebagai takdir ketika usia kita 10 hingga 15 tahun. Masa itu masa yang muda. Jadi Nabi kira uraikan pemuda yang hidupnya sentiasa beribadat kepada Allah Taala. Memang orang muda kalau buat ibadat memang cantik, memang cantik, memang taufik, memang kuat, memang boleh. Orang muda dalam umpama kita ambil contoh sembahyang, dia nak tinggi lama pun boleh. Dia nak rokok lama pun boleh, nak sujud lama pun boleh. Memang Nabi sarankan rokok bagi lama, sujud bagi lama. Duduk antara dua sujud itu sahnya. Yang kita pilih duduk antara dua sujud lama. Pasal duduk kita boleh duduk. Kita ni manusia memang buat ibadat ni banyak kecoh, banyak cari untung. Kan? Banyak cari untung. Macam dalam sembahyang, rokok kita rokok sejak kan, sujud kita sujud sejak kan, yang duduk kita bagi lama. Baca usul Al-Fili, Al-Hamdi, Al-Furni, Al-Fahmi, sampai lagi ulama dulu. Pasal untung kita boleh dulu. Begitu juga dengan ibadat Ramadan. Kita tengok Ramadan ada sahur. Sebab itu kita bangun pukul 3 pagi ke 4 pagi sebab boleh makan. Waktu itu kalau kita bangun hari-hari lain sembahyang tahajud, kita bangun tak? Tak, pasal apa? Pasal tahajud tak boleh makan. Kita semua buat ibadat nak untung kita, kan? Pasal apa kita tak bangun waktu yang sama untuk bertahajud? Sebab kita melihat, kita berfikiran bahawa ibadat tahajud ni walaupun waktu zawal, tapi tak mendatangkan secara terhibur, tak mendatangkan apa-apa kuih-kuih. Tapi bulan puasa pukul 3.30, pukul 4 bangun. Pasal apa? Sahur tu sunat tu, tak bangun tak boleh. Pasal sahur tu semuanya boleh makan. Jadi menguntungkan kita bangun. Jadi maknanya dalam ibadat ni banyak orang kita berkira. Dia buat ibadat semua dia berkira. Ini kalau buat dia dapat berapa pahala. Dia kira pahala. Maknanya dia nak upah daripada ibadat yang dia buat. Bukan secara ikhlas betul-betul. Jadi kita kena buang sikap-sikap tu. Sebab tu Nabi sebut pemuda yang sentiasa hidupnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya muda ni kita boleh lihat dari segi tindakan amalan itu boleh begitu baik.
Contoh kalau dia dapat sembahyang, contohkan tadi, dia boleh berdiri betul dengan secara berdiri betul yang tepat. Dia boleh rokok dengan rokok yang tepat. Dia boleh sujud dengan sujud yang tepat. Memang clear. Dia boleh baca dengan bacaan yang sempurna. Berbanding dengan orang yang sudah kuat. Dari sisi lain pun kalau budak-budak, kadang-kadang naluri dia lain, naluri mainan dia banyak. Kalau dia sembahyang dia banyak main, masih dia kadang-kadang kan. Orang tua pula, dia tak boleh nak berdiri macam mana orang muda. Jadi dia banyak, kalau dia berdiri lama, dia akan jadi sakit, dia akan jadi keluh besar. Sebab tu, bila imam baca ayat panjang, orang tua-tua ni mula sembahyang kat khusyuk. Oh, imam panjang, aku ni nak lengkap betul kan. Itu komplain-komplain yang kita dengar kan. Sebab apa? Sebab dia dah tua 60-an, 70-an. Tapi di Malaysia, di tempat kita, terbalik pula, orang tua yang lebih baik badan, orang muda ni orang. Pasal itu ada tahu, pasal orang muda, dia kata muda banyak sekali, dia kata muda banyak sekali. Inilah peluang terbaik untuk dia enjoy. Ini silapnya orang muda. Tapi Nabi sebut syakun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla akan mendapat perlindungan Allah. Macam kita katakan tadi lah, matahari sesengkai dengan kepala kita. Begitu panasnya yang kita tunggu jauh, batu pun dah panas. Tambah lagi dekat rumah. Tapi boleh kata kita pemuda yang hidup dalam penuh dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah Ta'ala, sudah pasti walaupun matahari sesengkai dengan kepala, Nabi bagi jaminan dia akan selamat di bawah perlindungan Allah. Walaupun matahari itu merasa sesengkai, tapi dia tidak rasa apa-apa. Mana bukti? Buktinya berlaku kepada Allah Ibrahim AS. Buktinya berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun dibakar dalam api yang begitu besar oleh Maharaja Namrud satu ketika dahulu, tapi api tidak memberi kesan kepada Nabi Ibrahim AS. Itu bukti. Api ini panasnya kan, bersifat membakar, tetapi dengan perlindungan Allah SWT, maka api tidak menjadi apa-apa, memberi kesan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Allah sebut dalam Al-Quran, qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, ya rukuni bardan, kamu ni kena jadi sejuk. Wahai api, kamu kena jadi sejuk. Sebab api itu makhluk Tuhan, dia kena dengar perintah Tuhan. Api siapa yang cipta? Tuhan. Dia makhluk Tuhan macam kita juga. Maka api kata Allah, wahai api, kamu kena jadi sejuk. Bahkan wasalaman, dan kena selamat ala Ibrahim. Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kamu wahai api, kamu kena jadi sejuk pada hari ini, dan kamu kena selamat di hari ini. Jadi terbukti Nabi Ibrahim selamat. Api habis kepada Nabi Ibrahim, satu bulu rumah dia pun tidak hilang, dibakar. Jadi begitu keadaan pada hari kiamat nanti. Walaupun kepala kita dekat dengan matahari, tapi boleh kita dapat perlindungan Allah, tak rasa apa-apa. Boleh jadi rasa sejuk, boleh rasa perlindungan Allah. Ini keadaan yang disebut. Jadi maknanya pemuda ni, kalau kita nak cek balik pemuda macam kita ni, memang orang yang kuat, boleh kuat, ada kekuatan. Pemuda disebut sebagai penerus generasi. Disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata merupakan tabungan kepada umat Islam. Pemuda Islam adalah tabungan kepada umat Islam. Maksud tabungan apa? Simpanan. Memang tabungan simpanan. Apa maksudnya? Kita tahu dengan duit dan tabung untuk apa? Masa Tuhan. Itu maksud. Bukan kita tanya makna, kita tanya maksud. Kamu kena faham soalan. Sebab kita dalam keadaan belajar mengaji, kita kena faham apa yang dimaksudkan, apa makna. Maknanya lebih keren. Apa makna makan? Nabi
Tapi apa maksud? Bila kita sebut maksud tabungan ni, apa dah? Kita tabung duit hari kita tu untuk apa? Untuk keperluan masa depan. Contoh nak pergi belajar ataupun nak berubat sakit dan sebagainya, untuk keperluan masa depan. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata apa? Pemuda Islam adalah tabungan kepada umat Islam. Maknanya harapan masa depan umat Islam. Yang semua dah pergi meninggalkan kita, siapa lagi nak ganti tempat tu? Tentulah pemuda yang menjadi tabungan hari ini, dia adalah masa depan untuk umat Islam. Jika pemuda yang hidup dalam suasana yang tidak baik, tidak beribadah, tidak taat kepada Allah Ta'ala, sudah pastilah bila dia tua nanti, dia akan melahirkan generasi yang tidak baik. Sebab itu yang baik adalah hidup di dalam lingkungan masyarakat yang baik. Maknanya setiap individu ini dipengaruhi kebaikan dalam masyarakat. Maka kalau dia hidup dalam masyarakat yang dia akan jadi penyambung. Kalau dia baik bagaimana pun dia hidup dalam pokok Indonesia pun ikut dengan pangai ini. Kalau dia baik bagaimana pun, kalau dia hidup dalam suasana masyarakat yang tidak baik, akhlak tidak baik, moral tidak baik, dia akan terpengaruh dengan keadaan itu. Sebab itu ada istilah apa? Lana nila sedikit, rosak susu sebelah. Ini makna yang kita boleh faham. Maknanya kalau kita hidup dalam suasana yang tidak baik, kita juga terpengaruh dengan suasana tidak baik. Jadi kita kena pilih suasana yang baik. Macam dalam ini kita duduk dalam suasana ini, suasana yang baik, dalam surau, dalam masjid, dalam majlis ilmu. Ini suasana baik. Dia tidak akan buat pengaruh. Kata Imam Syafi'i, jika manusia itu sibuk dengan kebaikan, maka dengan sendirinya kejahatan akan terhalang daripadanya. Kalau dia sibuk kerja baik. Tapi kalau dia tak sibuk dengan kerja baik, apa hasilnya? Apa benda yang akan masuk dalamnya? Sudah pastilah dia akan gaduh. Dia akan buat kerja-kerja yang tidak baik. Sebab dia tak sibuk dengan kebaikan. Jadi umat Islam, pemuda khususnya, kena sibuk diri dalam kebaikan. Belajar itu baik, duduk dalam ilmu baik, membaca itu baik. Semua banyak kan kita baik yang kita beri. Maknanya kita kena sibuk diri kita dengan perkara yang baik. Maka barulah terhalang perkara-perkara maksiat dan munkar. Kalau kita tak peduli kepada kebaikan, maka sudah pastilah kemungkaran, kemaksiatan dan berbagai kejahatan munkar yang boleh masuk dalam diri kita. Dalam masa yang sama ada panduan dan bimbingan daripada Iblis dan Allah. Pasal kita tak pilih. Orang main semayang, kita tak main semayang. Orang main majlis ilmu, kita tak main majlis ilmu. Kita jadi maka adalah pimpinan yang dipimpin pula oleh Iblis. Maka Iblis pun tunjuk, ni aku seorang kat bini aku tu. Pasal ni nak peluang Tuhan bila dah mana-mana al-bari. Itu mula lagi Iblis dah tunjuk kita. Sebab kita tu dalam suasana yang tidak baik. Tapi kalau dah semua baik sini, duduk dalam suasana baik, maka pertumbuhan kehidupan kita juga akan baik. Jadi sebab itulah yang disebut darjah orang yang selepas daripada Imam Al-Adil itu, darjah pemuda boleh mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang ketiga yang disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki, Nabi khususkan lelaki sebab lelaki diutamakan. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, kata Al-Quran. Kata lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Jadi Nabi tak sebut perempuan, Nabi sebut lelaki. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Lelaki ini bukan ketiga yang akan mendapat perlindungan Allah ni di hari kiamat. Lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, maknanya tempat ibadah. Kalau di kampung kita disuruh ada apa nama di taman kita ada masjid, mungkin ada surau, maka hatinya terikat dengan surau, terikat dengan musalla, terikat dengan tempat sembahyang.
Tapi dikhususkan di masjid ini sebab masjid tempat yang paling istimewa. Nabi sebut masjid sebab apa? Sebab masjid tempat paling istimewa. Kamu pergi duduk lena pun tak apa, dengan niat yang tukar kepada masjid tu. Saja aku iktikaf dalam masjid Allah Taala, lena sangat aku lena rehat selama-lamanya pun dapat pahala. Itu dari sebut hati orang lelaki ini sentiasa terikat dengan masjid. Maknanya lepas main subuh dia tiap nak banyak nak main pula untuk berbual. Dia kata saya ni orang kembali. Lepas tu dia tiap nak hati dia sangat terikat dengan masjid. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang lain, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu menyaksikan seseorang lelaki yang sentiasa berulang kali di masjid, maka kamu kena saksikannya sebagai orang yang beriman. Maka kamu kena iktiraf dia orang beriman. Kalau tak beriman, dia tak main seluruh masjid. Dia main sekali-sekali yang ayam. Itu pun diingat. Dia bising. Saya buat pun nak duduk panas atau hujan. Padahal dia tak main selalu pun. Dia duduk bising kata masjid itu tak cukup ruang apa-apa tu. Ayam kurang main ke masjid. Ayam selalu main masjid, dia tak bising pun. Kan? Dia kata ni orang masjid dicuci, orang ramai nak sembahyang. Itu yang penting, itu yang pokok, dia akan selalu main di masjid. Jadi Nabi sebut golongan yang ketiga yang akan mendapat perlindungan Allah SWT, yang orang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Orang perempuan tak masuk. Tak apa, bukan tak boleh masuk. Kerana apa? Kerana orang perempuan bukan afdal sembahyang di masjid. Orang perempuan afdal sembahyang di rumah. Lelaki yang afdal sembahyang di masjid. Itu sebab itu Nabi sebut rajulun, lelaki qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masjid, yang terikat dengan masjid. Maknanya apa aktiviti masjid, apa program masjid, apa saja yang dibuat masjid, dia akan menghadirkan diri. Ini yang terikat dengan masjid ini. Bukan semata-mata sembahyang. Apa saja. Orang kata ni masjid kita dapat gotong royong kebersihan. Dia pun seperti ini. Kalau dia tak berhati, dia bagi ke rumah, dia bagi kuih-kuih untuk kenduri dan sebagainya. Ini mana hati dia terikat. Dia bagi sedekah dan sebagainya. Mana bukan masjid itu tempat sembahyang. Orang kata masjid kita ni nak kena ajak, dia pun ambil perhatian, mengajak. Dia tak boleh letak, dia letak anak dia pergi masjid mengajak. Ataupun dia kata masjid kita nak ajak, tak cukup, dia perlu belikan. Ini maknanya hati dia sudah terikat dengan masjid. Dia buat, dia menyertai apa sahaja program masjid. Itu yang terikat dengan masjid, bukan khusus pada sembahyang saja. Dan perkara yang keempat yang disebut orang yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang bersahabat. Bila mana mereka bertemu, sahabat mereka tentang Allah Ta'ala, dan bila mereka berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Bukan ada udang di sebalik ini, bukan ada udang di sebalik batu, bukan ada pasir-pasir sebab-sebab itu. Yang aku buat baik dengan dia, saya ada pasir sebab aku pergi tak dia atau tak siapa. Itu kan aku dia buat baik dengan dia sebab ada dia ada sebaliknya. Kalau aku tolong dia nanti mungkin dia tolong aku. Kalau aku baik dia nanti mungkin kerja-kerja aku ni dia boleh bantu. Aku tak siap kerja sekolah ni, baik dia boleh lah. Kenapa ya? Mana ya? Dia kroni ni. Itu bukan. Itu makna orang ni dia tak dapat perlindungan Allah. Tapi orang yang nak dapat perlindungan Allah pada hari kiamat, dua orang lelaki termasuk dengan dua orang perempuan. Tak kira lah, lelaki perempuan ni boleh masuk, orang perempuan boleh masuk. Maknanya dua orang manusia ni, mereka bersahabat. Bila bertemu Allah Ta'ala, berpisah pun kerana Allah Ta'ala, bukan ada apa-apa. Dia tolong, dia bantu, dia tak mengharapkan apa-apa. Dia mengharap balasan daripada Allah Ta'ala. Kalau